الحمد لله الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد أشرف الأنبياء والمزكيها طيف. Kita boleh menyambung bacaan kita berkenaan dengan tazkiyatun nufus ini. Kita sampai pada bab yang ketiga, muka surat 39. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi ila darain. Kata penulis, bab yang ketiga, keadaan hati dan macam-macamnya. Hati bagi segenap anggota tubuh ini laksana raja yang mengacak bala tenteranya, yang semua perbuatan berasal dari perintahnya. Lalu ia gunakan dengan sekehendaknya, sehingga semua berada di bawah kekuasaan dan perintahnya. Dari hati seseorang meniti jalan istiqamah atau kesesatan. Serta dari hati pula niat itu termotivasi atau malah pudar. Karenanya Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu." Terjemahan dia, ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada usaha untuk membisiki hati kepada jalan-jalan kejelekan, menawannya dengan beragam bentuk syahwat, syubhat dan lainnya, supaya hamba tersebut berpaling dari jalan yang benar. Ini muqaddimah penulis bawa kepada kita ikhwan untuk membahas tentang bab ini, bab berkenaan dengan hati dan jenis-jenis hati itu ada. Jadi kita tengoklah hati kita duduk datang mana. Tak mana hati kita duduk. Sama ada hati kita ni ada pada salah satu tempat yang dia nak sebut, ataupun hati kita ni tak duduk tak mana-mana. Yang tu kena hati-hati ya. Pasal tak tahu duduk tak mana. Maka ada masa juga kita minta kepada Allah, Allah elokkan hati kita. Ada masa juga kita minta kepada Allah, Allah ubati, Allah rawat hati kita. Ada masa juga kita minta kepada Allah, ya Allah tukarlah hati aku Ustaz. Pasal yang duk ada ni bukan hati dah. Orang tua-tua suka cakap, dia kata hati perut, dia gabung dua sekali, antara hati dan perut. Kalau dia nak marah pun dia kata buta perut. Dia gabung dua-dua, perut ni sampai buta. Walaupun perut ni tak ada mata, tapi buta. Dia tak merujuk kepada perut tu bakal ada mata, dia merujuk kepada bila buta mata hati, jadi macam perut lah. Jalan bawa perut. Bukan perut bawa kita, kita bawa perut. Pasal apa? Pasal perut dia memang tak ada mata. Bila tertutup mata, orang tua-tua tu kata, hang ni sampai tak ada hati perut langsung. Baik, kita tengok. Penulis kata, macam-macam hati. Para ulama membahagi hati menjadi 3 bahagian, iaitu hati yang sehat, hati yang mati, dan hati yang sakit. 1. Hati yang sehat. Qalbun sahihun, hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang selamat dari setiap syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangannya. Penulis mentarifkan hati sihat dengan takrif ni.
hati yang selamat daripada syahwat. Satu, hati itu dia terselamat daripada perangai berselisih dengan perintah Tuhan atau larangan Tuhan. Hati yang selamat adalah hati yang selamat daripada syahwat, kehendak-kehendak dia, keseronokan-keseronokan yang ada pada hati, fikiran, kemahuan. Dan hati yang selamat daripada suka berselisih dengan Tuhan. Pada benda Tuhan kata ya, dia kata tak. Pada benda Tuhan kata tak, dia kata ya. Berselisih dia dengan Tuhan. Dia khilaf dengan Tuhan. Penulis kata hati yang selamat, yang dipanggil dengan nama qalbun sahih, hati ni tak kenalah benda ni semua. Orang yang hatinya selamat akan selalu mengerjakan amal-amal ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak terjangkiti riya, sum'ah dan sebagainya, serta ia berittiba', meneladani kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati yang baik dan selamat adalah hati yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Adapun hati yang sakit dan hati yang mati tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Iaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Maksudnya hati yang selamat dari kotoran dan syirik. Ini kata penulis. Ikhwan, Allah Ta'ala yang maha mengetahui, ini di antara ayat di dalam Al-Quran kita katakan sebagai ayat yang menakutkan, ayat ngeri. Ayat ni dia punya balaghah dia punya susunan dia menakutkan, takut. Bila kita bangkit di hari akhirat, kita ada harta, kita ada anak-anak, kita ada semua benda tempat mengadu. Tiba-tiba Allah kata yang ni. Tiba-tiba Allah kata macam ni. Allah kata yauma, Allah kata hari ni la yanfa'u. Allah kata sekali-kali tidak dapat diambil manfaat. Malun, manfaat harta, wala banun, dan tidak juga manfaat anak-anak. Harta ni tak payah buat main banyak ke Tuhan. Allah kata malun, satu harta sudah. Tak payah buat main amwal. Harta yang banyak tak payah, buat main sikit dah. Sikit yang bernilai tinggi. Dia sikit tapi nilai dia tinggi. Hari ni tak boleh ambil manfaat dia. Hari ni kami tahan sat manfaat dia. Dan banun, bukan banin, banun, anak laki-laki. Ini orang Arab bila sebut banun, dia gah dia tu lain. Kalau kata banin, dia adalah anak perempuan kan. Lepas orang masuk minta menikah, melingkup pergi habis lah. Tak ada dah lah, dia tak duduk lah rumah kita. Banun tak. Anak jantan ni lain. Untuk orang Arab lah. Dia menikah, dia pergi tak mana, besok kita boleh cucu. Cucu kita tu duduk kekal nama kita lagi. Cucu kita bin anak kita bin kita, duduk ada lagi. Kita dapat anak perempuan, bin menantu kita. Menantu kita, bin kita punya besan. Kita habis. Orang Arab dia nampak kot tu. Habis. Allah letak benda yang boleh tolong dia ni, benda yang kuat dekat hati dia. Hari ni kata Allah adalah satu hari
la yanfa'u malun wala banun. Hari ini adalah hari tidak boleh bagi manfaat. Kami tahan sat manfaat tu. Bukan tak boleh bagi manfaat terus, kami tahan sat. Sebab ada benda nak sembang ni. Iaitu manfaat harta yang kamu bawa mai dan manfaat anak-anak yang menjadi benteng hidup kamu dan keturunan kamu ni. Kami tahan sat. Bicara dia macam ni kata Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan kata Allah, siapa-siapa pun atallah, telah dia datang kepada Allah. Dia guna fi'il madhi juga. Telah datang. Atallah, ata amrullah. Telah datanglah urusan Allah. Kiamat tak main lagi. Tapi Allah Ta'ala guna perkataan dah jadi. Ata amrullah. Telah datanglah urusan Allah kiamat. Kiamat tak jadi lagi. Allah kata dah datang dah. Untuk menunjukkan sesuatu yang akan datang, benda tu dekat. Benda tu dekat sangat dengan kita. Maka Allah kata kecuali orang yang telah datang kepada Allah. Telah datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, yang sejahtera, yang selamat, yang bersih daripada noda. Ni dulu kata Allah. Sebelum nak bincang pasal harta, sebelum nak bincang pasal anak-anak, nak bincang ni dulu. Anak dan harta benda luar nak tolong kita. Allah nak sembang pasal diri kita, roh kita, jasad kita. Ni ada tak ada? Qalbin salim, qalbin munib, hati yang selamat, hati yang munib, hati yang kembali pada Allah. Ada tak ada? Jasad kembali dengan roh pada Allah ni cerita lambat. Tapi sebelum jasad tu kembali pada Allah dengan roh, roh tu kembali tak dulu pada Allah. Munib, tobat pada Allah, ingat pada Allah. Hati tu sejahtera. Hati tu hati yang bersih. Orang pergi jumpa bomo, dia kata orang jumpa, kalau orang yang jahil-jahil jumpa bomo, kalau orang yang cerdik-cerdik soleh-soleh ni jumpa Tok Wali. Kalau jumpa bomo, jaga-jaga ni, Tok Bomo ni dia tahu. Kita tak ada nak habak, kata dia boleh habak dah. Mai ni mai buat apa? Oh dahsyat Tok Bomo ni. Dia tahu. Kalau jenis orang yang soleh-soleh ni jumpa Tok Wali. Jumpa Tok Wali tahu subuh lambat ke subuh awal tadi. Tok Wali tahu. Bahkan minggu sudah sembahyang duha, tak sembahyang duha, Tok Wali tahu. Dahsyat lah. So kita ni minggu depan cadang nak jumpa Tok Wali. Jadi minggu ni jaga amal elok. Sekali dia bongkak depan orang, malu kita boleh. Kan? Jadi masa jumpa bomo, masa jumpa Tok Wali, haknya mangkuk-mangkuk ni semua ni, dia bukan masalah bersih baju, masalah penampilan, masalah dia hati perut mau elok. Sebab dua makhluk Allah Ta'ala ni dia nampak sampai hati kita. Jadi orang jaga hati, jaga niat. Kata jaga niat hang. Kereta kita main kereta besar parking di luar, Tok Bomo tak mau tengok benda tu. Tok Bomo kata aku tahu hangpa main pasal apa. Tok Bomo boleh tahu main pasal apa. Pasal apa Tok? Pasal budak Nora tu kan? Oh tahu. Minta telur, minta ayah, minta pengerah. Senang. Bukan senang. Dia tahu. Kita besok kita bertemu Allah Ta'ala. Masjid kita parking di dunia, baju kita parking di dunia, rumah kita letak sat di dunia. Kita balik bertemu Allah Ta'ala. Allah nak tengok hati kita. Tuhan nak tengok hati kita tu. Yang kita duk kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sembahyang maghrib, usalli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Hak ni semua betul ke tak betul ni? Lillahi ta'ala. Betul ke tak betul?
Ni semua wakil rakyat semua lillahi ta'ala. Wakil rakyat hari ni kami buat kerja lillahi ta'ala. Cek mai Ustaz. Pasal lillah ke pasal parlimen ke? Mai kita cek. Tak mau tengok benda lain lagi. Tuhan nak keroseh pasal hati kita. Tuhan nak bongkar hati kita. Wallahu mukhrijum ma kuntum taqtumun. Mukhrij. Dahsyat. Bahasa-bahasa ni kita baca buat jantung kita tu macam bergegar Ustaz. Wallahu mukhrijun. Mukhrij. Allah bongkarkan. Benda tu duduk di dalam. Mukhrij. Allah sebagai mukhrij, pengeluar dia. Allah kata aku akan keluar benda tu. Jangan main aku. Benda tu kita simpan satu benda, katalah kita tebuk batu. Kita ada mah ke? Besar biji saga tu, kita simpan tak mana. Tebuk batu, buh dalam batu. Simpan mah dalam batu. Lepas tu batu tu pula pergi kambuh dalam tanah. Kita rasa aman. Tak aman. Kita boleh lupa. Tak selamat lagi. Ataupun ambil batu tu pergi simpan di langit. Siapa pun tak boleh pergi. Tak selamat. Tempat paling selamat kita simpan segala-gala adalah dalam hati. Siapa pun tak tahu. Malaikat pun tak tahu. Kita saya tahu apa kita simpan. Banyak mana, baik ke, buruk ke, kita seorang je tahu. Siapa tak tahu. Malaikat duduk semak. Tuhan kata ambil amalan tu, ambil balik ke muka dia. Ini urusan aku dengan dia. Hang tak tahu apa. Maka Allah Ta'ala kata, tempat yang hampa rasa paling rahsia, paling selamat, paling orang tak tahu. Allah Ta'ala kata, Wallah, Allah Ta'ala itu mukhrij. Kemampuan Allah mengeluarkan balik seluruh yang ada dalam hati perut kamu dalam keadaan apa yang kamu taktumun, kamu sembunyi, kamu sorok, kamu pelari daripada orang. Allah Ta'ala kata aku nak bongkar balik. Dahsyat ikhwan, dahsyat. Inna Allah latifun khabir. Ketika Allah bawa benda tu, dia latifun khabir. Dia sangat halus. Dia sangat mengetahui. Satu pun tak terlepas. Dia tarik, dia buat keluar. Dia bagi kita tengok. Dia kata, inilah hati perut hang. Inilah hati perut hang. Tak mau sembang banyak mana hang infak. Tak mau sembang hang ni orang macam mana. Lah nak sembang, hati hang dengan aku ni macam mana. Betul ke tak betul? Ada iman kata ada iman. Ada tauhid kata ada tauhid. Ada tawakal kata ada tawakal. Hang ni buruk sangka dengan aku ke? Hang ni apa dengan aku? Amai kita bongkar selai demi selai. Satu demi satu. Bagi kita tengok balik. Allah kata siapa yang didapati hati dia bersih, selamat, maka dialah orang yang paling mendapat manfaat akhirat. Bukan harta dia, bukan anak-anak dia. Ketika itu kalau dia tak ada anak, dia tak ada harta sekalipun, dia adalah orang yang sangat sejahtera, dia selamat. Ayat ni orang kaya baca pun jadi takut, orang miskin baca pun jadi takut, orang berkedudukan baca takut, orang macam kita baca takut, alim ulama baca pun takut. Sangat menakutkan. Ayat ni mengancam. Ayat ni bagi warning. Hari itu adalah hari la yanfa'u. La yanfa'u. Nafi segala jenis manfaat. La yanfa'u. Sekali-kali tidak dapat diambil manfaat. Sikit pun sedikit tak dapat diambil manfaat. Manfaat harta dan manfaat anak-anak. Allah tahan saat ni ada hisab yang lain ni. Ni ada hisab antara kita dengan Tuhan. Maka yang ada manfaat melainkan dengan istisna, dikecualikan. Yang ni saja ada manfaat. Ila pengecualian. Ni saja ada manfaat. Iaitu man. Tengok ayat Quran. Alhamdulillah Allah sebut man. Man ni merujuk kepada makna apa? Siapa-siapa. Tak kira hang siapa pun. Janji hang beriman pada Allah, hang duduk pada kedudukan mana pun tak kisah. Hang kaya ke, hang miskin ke, hang apa bala sekalipun tak kisah.
Janji hang ada hati ni. Hang ada hati ni. Ada orang miskin mati sampai ketua. Dia muda, dia kerja. Itulah rezeki Allah bagi dia miskin. Haji pun tak dan pi. Umrah sekali pun tak dan buat. Berbeza dengan sebahagian orang lagi. Setahun sekali pergi umrah. 6 tahun sekali pergi haji. Senang lenang. Tapi semua tu Tuhan tak mau kisah. Amal tu letak sebelah sat. Nak tengok ada hati. Hati ada iman ke tak ada iman. Hati ada tauhid ke tak ada tauhid. Tak boleh ternoda sedikit pun. Tak boleh ternoda sedikit pun. Oh subhanallah ikhwan. Sangat adil bicara Tuhan. Kata penulis kat sini, qalbin salim, dia kata maksudnya hati yang selamat dari kotoran, hati yang selamat daripada syirik. Penulis kata ada beberapa definisi yang diberikan para ulama tentang hati yang selamat. Di antaranya, penulis kata di antaranya ialah qalbin salim, artinya hati yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dijelaskan oleh Ibn Sirin bahawa yang dikatakan qalbun salim, hati selamat, adalah hati yang mengetahui dan meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah hak dan sesungguhnya hari kiamat itu tidak diragukan lagi, dan meyakini bahawa Allah Taala pasti akan membangkitkan para penghuni kubur. Ini penulis kata salah satu daripada makna yang dapat dikutip daripada perkataan para ulama, hati yang dikatakan sebagai qalbin salim, hati yang beriman pada Allah dan hati yang beriman dengan adanya hari kiamat, adanya hari akhirat, dan hati yang meyakini bahawa pintu pertama yang akan bawa dia pergi kepada akhirat adalah alam kubur. Satu. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan qalbin salim, hati yang bersaksi bahawa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, orang yang mengetahui hal ini, meyakini dan mengamalkannya, kemudian meninggal dalam keadaan demikian, maka ia dijanjikan masuk syurga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, barang siapa mati dan dia mengetahui bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, maka dia pasti masuk ke dalam syurga. Ini makna yang kedua kepada qalbin salim. Hati yang dia jaga elok-elok. Para ulama kita tulis dia seperti mana anak singa yang kalau siapa-siapa usik dia, mak singa akan keluar. Orang yang ada iman dalam hati ni diumpamakan sebagai anak singa. Anak singa duk main kita pergi usik tengok. Siapa akan serang kita? Mak dia. Hambat kita sampai dapat. Bila orang tu ada iman pada Allah, dia kekasih Allah. Nak jadi orang bertakwa, mesti ada iman. Nak jadi wali Allah, mesti ada iman. Nak jadi orang saleh di sisi Allah, kena ada iman. Nak jadi orang yang dicintai oleh Allah, kena ada iman. Nak mendapat keistimewaan di sisi Allah, syarat dia kena ada iman. Tak ada iman, semua tak laku. Semua tak laku. Iman, ilmu, iman, baru amal saleh. Jadi kalau dipelekehkan iman itu, ini orang telah beriman pada Allah, kita sakiti dia, kita buat dia, Allah akan pertahan dia. Macam mana mak singa jaga anak singa, maka
riwayat daripada Bukhari, man azali waliyan faqad man azali waliyan, siapa yang menyakiti orang yang aku kasih, orang yang ada iman, ada amal saleh, dipanggil wali Allah, orang-orang yang Allah sayang. Mak singa akan keluar bila kita kacau anak dia. Tapi kalau dalam hati tak ada iman, iman pun jadi macam mana, alah ada tak ada, nak kata ada macam tak ada, nak kata tak ada pun jadi bukan mak singa kot, mak kora. Kora ni orang tak takutlah sangat. Tapi kalau kita ada iman sungguh, Allah jaga kita. Macam mana anak singa dijaga oleh mak dia. Tak mana anak dia pergi. Kita tak rasa penjagaan Tuhan. Itu masalah kita. Anak singa dia main jauh mana pun, dia tahu mak dia jaga dia. Dia akan lari balik ke jalan, dia akan nampak mak dia. Tapi kita semayang, kita puasa, kita sedekah, kita amal saleh, kita tak rasa Tuhan jaga. Dia tak datang muraqabah tu, rasa diawal oleh Tuhan. Bermakna tasdik kita, pembenaran kita kepada Tuhan mungkin tidak kukuh, mungkin tidak jazam. Maka kerana itu kita tak dapat rasa dijaga. Kita kat lampu merah tak ada lah polis jaga pun. Tapi 1:45 malam kita berhenti juga motor. Lampu merah berhenti. Hujan buat bodoh. Hujan. Kita rasa lampu merah tu punya, ya subhanallah. Tiba-tiba kita berdoa tak rasa Tuhan makbul. Kita ibadat tak rasa Tuhan terima. Kita susah tak rasa Allah itu sebaik-baik pelindung, penjaga. Kita sakit tidak rasa sembuh daripada Tuhan. Bermakna hati kita kosong. Kita bukan anak rimau. Rimau jaga anak dia. Rimau tengok muka kambing, rimau tak jaga anak kambing, dia tokak anak kambing. Rimau jaga anak. Yang duk salah jaga anak ni ayam dengan itik. Ayam dengan itik. Rimau tak pernah salah jaga anak. Rimau tak jaga anak boya. Yang tu mungkin rimau kena ketung kot. Dia jaga anak boya. Tak ada. Rimau jaga anak dia. Mak ayam dah tengok anak itik. Tak cakap dengan aku dah seminggu. Awak dia jalan lagu ni. Dia cakap. Anak tak balas. Anak tak faham. Anak mula duk tengok mak. Ambil mak ni makan duk patuk, tak menyudu. Lama-lama pergi keling. Anak icik dengan anak ayam memang nampak macam nak sama, tapi tak boleh jaga lama. Ya ikhwan. Kalau ibadat kita ni betul menuju Tuhan, Tuhan sambut kita. Tuhan sambut. Macam mana Allah sambut orang yang bertaubat? Allah buka tangan dia pada waktu malam untuk sambut orang yang bersalah pada waktu siang. Buka seluas-luasnya untuk sambut orang yang bersalah di sebelah malam. Itu dia Allah sambut kita. Kalau kita tak rasa, bermakna kita ada masalah ni lah ikhwan. Yang ketiga, penulis kata ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Osman An-Naisaburi rahimahullahu taala. Dan ada pandangan yang kelima menyatakan qalbin salim, iaitu hatinya orang mukmin. Kerana hati orang kafir dan munafik itu adalah hati yang sakit. Ini sebagaimana dikatakan oleh Sa'id bin Musayyab rahimahullahu ta'ala. Sa'id bin Musayyib kata demikian. Penulis kata, Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, qalbun salim adalah hati yang selamat dari menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala. Bahkan dia mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Baik dalam kehendak, dalam cinta, tawakal, taubat, takut,
Inabah, yakni kembali, dalam merendahkan diri, dalam mengharap, semuanya semata-mata kerana Allah. Dia beramal ikhlas semata-mata kerana Allah. Apabila dia mencintai, maka ia mencintai kerana Allah. Apabila dia membenci, maka dia membenci kerana Allah. Apabila dia memberi, maka dia memberi kerana Allah. Dan apabila dia mencegah, maka dia pun mencegah kerana Allah. Dia tak boleh pisah dengan Tuhan. Tak boleh pisah dengan Tuhan. Apa pun dia buat mesti kerana Tuhan dia. Dia tak boleh berpisah. Seminit semuanya kerana Allah. Dia tak suka ke orang pun kerana Allah. Dia suka pun kerana Allah. Perkataan beliau rahimahullahu ta'ala, perkataan Imam Ibn Qayyim di atas ini, selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abgha, beri kerana Allah dan mencegah kerana Allah, maka dia telah menyempurnakan imannya. Subhanallah. Tengok bahagian kesempurnaan iman bila hati kita ni bersama Tuhan, bersama dengan Tuhan. Semua kita buat, kita ingat balasan Tuhan, kembali pada Tuhan, mengharapkan Tuhan, nak dia terima, nak tunjuk dekat dia, nak bagi dekat dia, nak dia nilai, nak dia yang nilai, nak dia yang beri ganjaran atas penilaian itu. Tak peduli kiri kanan, orang nak puji ke, orang nak keji ke, itu hampa punya pasal lah. Lah ni aku nak cari nilai di sisi Tuhan aku. Siapa yang macam tu amalan dia, siapa yang macam tu cara hati perut dia, Nabi kata faqad istakmalal iman, sempurnalah iman dia. Sempurnalah iman dia. Ya subhanallah ikhwan. Yang Allah sebut dalam ayat ni kita doa apa selalu kan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di kalangan kamu yang mulia di sisi Allah adalah yang taqwa. Indallah, di sisi Allah. Kita orang nak hina kita ke, orang nak kata apa ke kita ke, orang nak letak kita di manakah, dia punya pasal. Kenapa? Kerana kita kata indallah, di sisi Allah. Di sisi Allah. Kita berbuatlah, carilah mencuri perhatian, mencari perhatian di sisi Allah, supaya kita ni diperhati oleh Allah. Allah tengok kita kena buatlah, kerana kita mencari indallah, di sisi Allah. Jadi masa kita duk cari di sisi Allah tu, walaupun tak sama dengan di sisi orang punya pasal, kita tak ubahlah haluan tu. Kita tak ubah. Kita pakai baju elok, tak tahu bini kita kata, amboi abang handsome hari ni. Cukup lah. Orang lain nak kata kita apa, dia punya pasal. Kita jagalah kehandsomean kita tu. Dah dia kata kita handsome. Cuba kita bertanya orang, bini aku kata handsome, ingat lagu mana? Bini memang buta. Bini hang tu buta, dia kata sampai mana pun tak tahu. Tapi dah bini kita handsome lah. Tanya kat lelaki kita, ni abang cik pakai baju lagu ni, abang tengok cik macam mana? Lelaki kita kata, di antara banyak bintang kaulah kejora. Cukup ah. Dia bertanya orang lain, lelaki aku kata aku macam kejora, pada lagi memang katarak kuat, belum perik mata lagi. Punya pasal orang nak nilai kita. Orang nak kata jongang ke, juling itik ke, dia punya pasal. Laki kita kata kita comel, kita cantiklah kita. Jangan ubah dah. Kita mencari di sisi Allah. Mulia macam mana? Mulia dengan takwa. Jalanlah. Jangan ubah dah. Orang akan datang, hang pakai baju apa, pakai warna lagu ni. Kita nak pergi majlis mana, makan kenuri. Kata apa hang makan kenuri? Baju tak kenal langsung. Dah, bini aku kata cantik. Aku sekali lagi nak pakai kenuri, aku nak selfie lagi, nak hantar gambar kat dia. Aku nak tunjuk, kata baju ni cantik. Hang jangan duk ubah dah.
Tengah-tengah jalan tu orang suruh ubah baju, tak ubah dah. Tak ubah dah. Warna tak ubah, bentuk tak ubah, fashion tak ubah. Lagu tu lah kita. Lagu tu lah kita. Kita di sisi Allah. Kita nak jadi mulia di sisi Allah. Ada pangkat boleh mulia, tak ada pangkat boleh mulia. Ada nama boleh mulia, tak ada nama boleh mulia. Mencari di sisi Allah. Kita buatlah. Jangan ubah dah. Tak usah hanyut dengan apa orang nak kata pada kita. Jalan terus. Kerana yang mulia di sisi Allah. Kalau mulia di sisi dunia macam lain. Allah kata walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb. Allah kata kalau kami nak kata Allah, la rafa'nahu biha, kami mampu angkat kedudukan dia di dunia. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dah dia tunduk pada dunia. Dia ubah diri dia kerana dunia. Dalam duk elok-elok kerana kami, dia ubah diri dia kerana dunia. Sebab dia rasa dunia boleh angkat kedudukan dia. Allah kata tengok, wattaba'a hawa, dia ikut hawa nafsu dia. Wahai tadi dia punya jalan tu betul dah kerana Allah. Betul dah untuk Allah. Dia ikut hawa nafsu dia. Maka apa akan jadi dengan dia? Allah kata pattern hidup dia. Famathaluhu kamathalil kalb. Dia setara dengan cara hidup seekor anjing. Ubah. Orang tu bagi makan lebih. Ubah. Orang baru nak makan lidah dah keluar. Jilat sampai ke tanah. Apa punya pattern hidup ni? Elok dah dia dengan Tuhan ni. Pasal apa dia ubah? Dia tak patut ubah. Dia tak patut ubah. Kami boleh beri segala-galanya pada dia. Tengok ikhwan, itulah hati yang salim. Bila Allah bagi pada kita qalbun salim, hati yang salim, itulah. Beliau rahimahullah juga menyatakan hati yang selamat adalah hati yang selamat dari setiap syahwat dan menyelisihi perintah dan larangan Allah. Hati yang selamat dari setiap penghambaan kepada selain Allah. Hati yang selamat dari berhukum dengan selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang selamat adalah hati yang cinta kepada Allah, tunduk kepada Allah, takut Allah, mengharap, tawakal, merendahkan diri hanya kepada Allah dan mengutamakan keredaan Allah atas semua yang ada, serta menjauhkan semua kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini terjemahan apa? Ini tafsiran Imam Ibn Qayyim terhadap makna qalbun salim. Imam Ibn Rajab Hanbali pula kata, hati yang selamat, qalbin salim, adalah hati yang selamat dari seluruh penyakit dan hal-hal yang dibenci. Hati yang selamat juga hati yang di dalamnya tidak ada sesuatu pun selain cinta kepada Allah dan apa sahaja yang dicintainya, takut kepada Allah dan takut akan apa sahaja yang menjauhkannya daripada Allah Ta'ala. Jadi hati yang selamat adalah hati yang mentauhidkan Allah dan selamat dari syirik. Hati yang selamat adalah hati yang tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya, iaitu hati yang taslim, hati yang menyerah atas perintah dan larangan Allah. Dan hati yang selamat adalah hati yang mudah menerima kebenaran, bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah hati yang selamat. Oh subhanallah. Inilah sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli iza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Subhanallah. Inilah hati yang selamat, ikhwan. Hati yang mana? Hati yang kesemuanya berlari menuju kepada Allah. Semuanya pergi kepada Allah. Hati yang selamat.
Allah suruh hati-hati ni sambut seruan Allah dan Rasul. Istajibu lillah wa lirasuli iza da'akum. Istajibu, Allah kata, terimalah seruan Allah dan Rasul apabila Allah dan Rasul da'akum, memanggil kamu, menyeru kamu, lima yuhyikum, dengan apa yang menghidupkan hati-hati dan kehidupan kamu. Hati yang terbuka luas, yashrah sadrahu lil Islam, terbuka lapang dia kepada Islam, kepada sunnah. Sempit dada dia kepada syirik, kepada hal-hal yang khilaf dengan sunnah. Sempit dada dia nak terima. Terbuka luas dada dia menerima, lapang selapang-lapangnya menerima apa yang datang daripada Allah dan Rasul. Nanti ada juga para ulama menyebut pada kita, hati yang qalbin salim ni pada ikhwan adalah hati yang lapang menerima takdir Tuhan. Inilah benda yang paling susah kita nak terima, takdir Tuhan. Kita kata suratan ilahi, tulisan Tuhan, hukum hakam dia, qada dia, ketentuan dia dalam hal nikmat, dalam hal musibah, dalam hal seronok, dalam hal tak seronok, sakit, duka cita. Ini semua takdir Allah. Yang menulis takdir itu Allah, zat yang maha mulia. Takdir dia juga mulia, kesudahan dia juga mulia, hikmah dia juga mulia. Azan dulu, silakan. Oh, Tok Bilal, macam mana saya tak nampak Tok Bilal hari ni? Ikhwatul iman, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Ikhwan, Allah sebut satu perkataan di dalam Al-Quran, emosi kita, ujian hidup kita. Allah sebut satu perkataan dalam surah Qaf ayat ke-16. Allah guna perkataan ni. Allah kata, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablin warid. Dahsyat ayat ni. Tentang kita, hidup kita, diri kita. Dia buat kita, dia tahu semua pasal kita. Allah kata, walaqad khalaqnal insan. Allah kata, dan sesungguhnya kami cipta manusia. Kami yang buat manusia. Wa na'lamu, dan kami sangat mengetahui. Wisu bihi, nabangkan dengannya akan diri dia. Allah buat kita, dan satu benda Allah bagi tahu.
tentang diri kita, apakah yang selalu dibisik-bisikkan, diwas-waskan kita, dibimbangkan kita. Dan bila bisikan tu berlaku, akhirnya di atas apa kita jadi bimbang. Kami cipta manusia. Walaqad khalaqnal insan, kami cipta manusia. Wa na'lamu, dan kami sangat tahu, kata Allah tentang manusia ni. Kami sangat tahu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, apa yang dibisikkan dalam diri dia yang melahirkan kebimbangan hidup dia. Allah tahu. Bisikan datang daripada jin dan manusia. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada bisikan dalam hidup. Dan manusia kena tahu satu benda, kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi. Kami dengan dia, kami lebih dekat daripada urat leher dia. Bisiklah macam mana pun. Kalau dia tahu, kata dia dekat dengan Tuhan, sememangnya dia dekat dengan Tuhan, bukan dekat dengan bisikan-bisikan tu. Tapi kalau dia lupa yang ni, Allah dekat dengan dia. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dia lupa yang ni. Dia minta kami dekat dengan dia. Dia lupa kata kami dekat dengan dia, dia akan rosak. Manusia akan rosak. Orang politik, ikhwan, apa yang membimbangkan dia lah ni? Allah tahu. Dan dia kena tahu Allah dekat dengan dia. Orang politik ada bimbang, rakyat pun ada bimbang. Kita tengok rakyat, kita tengok orang politik, kita risau. Orang politik tengok kita pula, dia risau. Dia kata cara rakyat tengok kami sampai rakyat tak percaya kat siapa sekok ni. Dia tahu kita tak percaya dia. Sebagaimana kita tengok dia, kita tak percaya kat dia. Sampai orang kampung, saya bukan cakap profesor, saya tak mahu cakap profesor, saya cakap orang kampung. Orang kampung hak buat bendang. Orang kampung yang dia kedai runcit. Orang kampung biasa-biasa ni. Orang kampung hak duduk balas rokok daun. Dia rokok daun, kadang-kadang daun tak ada, dia ambil paper. Dia balas dengan Temakau Jawa tu, janji lepas gian. Tagih tu. Sampai mereka ni cakap, quotation ni, mereka ni cakap, daripada kita bukan sekarang ni mencari orang baik jadi pemimpin, kita nak cari yang mana jahat tak banyak, yang mana kurang. Bukan nak cari bersih rasuah, yang mana makan tak teruk sangat, dia ingat kat kita. Dia nak makan makalah tapi dia ingat kat kita. Dia orang cakap macam tu. Bukan ana penganalisa politik. Saya ambil quotation orang kampung. Pasal saya orang kampung. Hanya analisa politik ni dia ni satu macam. Ambil orang kampung. Sebab apa? Orang kampung hidup dalam kampung dia hidup. 5 tahun sekali barulah dia nampak kelibat orang politik. Orang kampung cakap. Tengah-tengah malam 1-2 pagi dia bangkit. Dia lapak rokok. Bancuh kopi. Tengah-tengah baca kopi kat dapur dia nampak kelibatan tu. Allah terkejut dia. Allah, dia kata jiran sebelah ni dah 5 ton rumah kosong. Dia tu arwah dah. Dia ingat hantu kawan tu. Rupanya orang politik. Kempen. Dia kata, mai pula. Orang kampung. Orang kampung kata lagu tu. Orang kampung kata, kalau aku pergi pangkah dia pun, aku nanti mampu kerah lagu ni juga. Kalau aku tak pergi pangkah pun, aku mampu kerah lagu ni juga. Dia bukan tahu rumah aku ada gula, ada beras. Orang kampung cakap macam tu. Kenapa orang kampung boleh cakap lagu tu? Sebab itulah realiti hidup. Realiti hidup. Allah tahu dia buat kita. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, kita bimbang ni. Orang kampung, ikhwan. Saya nak beritahu orang kampung. Dia kata apa? Dia lepas makan,
Dia makan lepas, anak sekolah lepas, sakit demam lepas jumpa doktor. Cukuplah. Itulah hidup dia. Itulah hidup dia. Orang kampung. Dia bukan duk fikir tiap-tiap bulan nak simpan dalam service account dia 5,000. Tak ada, dia tak fikir. Dia fikir makan lepas. Kalau dia sakit, dia boleh pergi ambil ubat di klinik kerajaan. Anak dia sakit, pergi hospital ada wad, bukan tidur atas lantai. Pergi hospital boleh masuk wad, tak payah queue macam nak ambil zakat. Dia pergi hospital, pergi pukul 10 pagi. Dia pergi hospital 10 pagi, anak dia demam, batuk, terkelepek, duduk dekat kawasan kecemasan tu. Pukul 3 baru jumpa doktor. Dia tak ada duit nak lari pergi hospital kerajaan. Dia orang kampung. Maka dia kata, kalau aku boleh bawa anak aku jumpa doktor, kalau kena tahan ada wad, cukup lah. Itulah hidup aku. Anak dia nak pergi sekolah. Dia tak ada duit. Dia boleh dapat buku teks percuma, dia boleh dapat beasiswa nak lanjut pelajaran, cukup lah kat dia. Orang kampung punya target hidup macam tu. Pun orang kampung kata, sampai lah aku tak dapat-dapat. Lepas tu orang kampung kata, pok-pok ni main pula. Allah tahu apa yang kita bimbang sebab Allah buat kita. Allah kata dia selalu Allah tolong kita. Antum tengok kadang-kadang satu negara dalam dunia ni ekonomi dia jatuh, dia miskin, cara pemimpin-pemimpin dalam negara tu cakap nampak teruk dah ekonomi tu. Tapi antum tengok kehidupan rakyat dalam negeri itu berjalan macam biasa. Allah kata kami tahu sebagai Khalik, sebagai Malik, kami yang menyusun rezeki hamba kami nak urus ke mana. Kalau tak ada pilihan raya pun Allah tetap jaga alam ni. Allah tetap jaga. Allah jaga. Tapi manusia ni dia banyak, dia punya songeh dia tu banyak. Dia punya syahwat tu banyak. Syahwat-syahwat yang tersembunyi, yang tak dapat disembunyikan banyak sangat, ikhwan. Maka Allah nak kita tahu satu benda apa dia? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablin warid. Kita dekat dengan dia. Dia dekat dengan kita. Min hablin warid. Daripada orang-orang yang ada kawasan. Allah dekat lagi. Apa-apa pun Tuhan tolong kita dulu. Supaya kita, ketika orang tak tolong kita, kita tak rasa putus asa. Dan kita yang dapat menolong orang, kita tak rasa bongkak dan sombong. Kata kita yang tolong orang. Dengan rahmat Tuhan lah hidup ni berjalan, ikhwan. Ramai orang susah. Pergi kedai makan, tanya dulu harga sebelum ni. Ni berapa pedik. Sampai kawan dia makan tu lemah perut. Dia ni tanya semua, beli tak? Dia tanya, telur kurma ni berapa pedik? Kawan tu abang RM1. Dia tanya, sayur ni berapa pedik? Cara tu macam nak angkat semua borong. Satu pun tak beli. Lai-lai dia minta nasi kosong boleh tak jual? Mana kau tu tak hamput dah? Pasal apa? Pasal dia pegang dalam tangan dia ada RM5. Dalam tangan dia ada RM5. Dia ni siapa? Dia ni orang biasa. Dia ni orang biasa. Dia bukan anak menteri, anak wakil rakyat. Dia orang biasa. Dia orang biasa. Dia fikir dia kena beli satu makanan yang dia boleh kenyang. Dan dia dapat satu amount yang banyak. Dia duk pergi tunjuk telur ni dia ni hebat. Dia kata RM2 dapat sikit punya. Bila nak kenyang, dia pergi kedai lain. Ini hakikat orang hidup. Tapi kalau kita hidup, belanja kita punya sebulan 40,000, belanja kita 40,000. Tak kalah betul ke darah 40,000. Pecah perut. Itu bukan belanja makan. Orang ni makin kaya, makan makin sikit. Yang duk makan banyak ni, toy getah, buat bendang. Kan orang kaya-kaya, dia makan sikit. Sebab dia takut mampu. Maksud dia mati, ni semua kaya nak pergi mana? Dia makan sikit-sikit. Dia makan pula benda-benda yang dia tengok ada vitamin. Dia bukan boleh duk sikit lagu kita.
Kita boleh duduk tepi bendang, kita makan, kawan boleh kata tambah. Kawan mau ayam, kita tambah sungguh. Kita tambah. Kita happy, macam Hamka kata kan. Ada orang tidur tepi jalan, tapi tidurnya lena. Ada orang makan nasi kosong di tepi jalan, tapi makannya kenyang. Tapi kawannya naik mobil besar, Hamka kata, tak boleh makan. Tidur di rumahnya besar, tapi tak lena, berkelahi dengan bini. Duit banyak, rasa menanggung dosa. Mereka tidur di tepi jalan. Mereka pejam mata, mereka lena. Tuhan bawa mereka ke alam mimpi. Mimpi masuk istana, mimpi makan anggur, mimpi naik kapal Titanic pusing dunia. Kawan yang hebat-hebat ni, kawan yang dahsyat-dahsyat, tidur dalam istana, tidur dalam mahligai besar, katil empuk, letak kepala, mimpi 2 jam, rimau hambat. 2 jam lari rimau hambat. Siapakah yang dapat nikmat, kata Hamka? Siapakah yang sedang dihukum oleh Tuhan dengan penderitaan batin? Subhanallah. Jadi kadang-kadang keadaan ni, momen ni, keadaan ni ikhwan, masa orang politik datang berkempen, nak kena habak sak kat mereka benda ni. Mereka tak tahu. Mereka tak tahu hospital tu jam. Sebab orang-orang VIP ni, dia masuk hospital, dia tak beratak. Dia tak kenal erti jam. Dia tak kenal erti anak, kena riba anak badan demam. Kita duk ambil tola basah tu, buah-buah ketiak dia, takut dia tarik. Perah tola, buah-buah ketiak. Nak jumpa doktor tak dapat lagi. VIP, dia tak jumpa benda ni. Pasal tu dia duk kata sistem tu bagus. Dia tak lalui benda ni. Yang lalui kita ni, kita. Tak saja nak kata pasal musim pilihan raya. Nak kena kata juga. Tak boleh tak kata. Tak kata dia jadi gatai yang berbulu tahun ni. Bukan kan. Pasal bulan depan mai tak pilih apa-apa dah. Habis dah. Sebahagian mereka ni ikhwan tak lalui kita. Sebahagian mereka ni ikhwan belanja mereka. Sekarang ni orang politik duk isytihar dia punya aset. Rakyat tengok mereka punya belanja. Ayat liok ni telan macam biji zakum, bergolek tak lepas. Sungguhkah hampa belanja macam ni? Yang bercakap jiwa rakyat ni. Hampa tak malu ke dekat Rasulullah sebagai contoh Tuhan bawa? Hang Muslim, hang naik parti apa pun, Rasulullah lah contoh hang. Macam mana dia makan, macam mana dia pimpin, Rasulullah lah. Tapi hang tak langsung, tak ada Rasulullah kat hang. Kita duk pergi habak, kata pergi mahkamah syariah, queue, orang cerai mahkamah setahun. Siapa nak ubah sistem tu? Quran kata 3 kali suci. Kita 3 tahun. Quran kata 3 kali suci. Kita 3 tahun. Perempuan ni duk bergelak bini orang ke? Bukan bini orang ke? Gantung tak ada tali. Kalau gantung mampu terus senang. Ni gantung tak ada tali. Sistem tu nak suruh siapa ubah? Tak larat dah nak turun mahkamah ni, tak larat dah, letih, tired. Saya dah tired. Dalam orang susah buat bendang, tired. Dia tak abad letih dah, saya tired dalam atas turun bawah. Tak selesai lagi kehnak saya. Siapa nak ubah semua ni, kawan? Nak pergi ambil ubat di farmasi hospital, queue dapat nombor kat 4,000. Ni nak ambil ubat kan, nak buat bom. Siapa nak selesai ni? Yang duduk beranak ribu-ribu nombor ni orang miskin. Antum pergi hospital, yang main hospital ni orang tua-tua, anak kerja. Anak lepas mak, tang depan gate tu. Mak lah jalan seorang-seorang. Setua macam tu, dengan kecil manis, darah tinggi, dengan kanser dia kena, dia boleh berdiri lama mana nak tunggu? Dia berdiri, dia tumbang. Kerusi penuh. Siapa nak selesai bab ni? Negara makin maju, tetapi peraturan makin mundur. Oh, dahsyat ikhwan. Ini bukan kes baru. Ni kalau dalam mesyuarat kes berbangkit.
Kita buat mesyuarat, nanti ada isu berbangkit. Sampai kuih pun ada kuih bangkit. Siapa nak selesai? Siapa nak pergi bagi tahu? Tolonglah. Sistem ni kena bagi elok. Sistem pendidikan. Budak bawa beg. Macam 40 penyamun bawa lori. Beg apa? Budak ni bawa buku ke Ketul Batu. Darjah 1 bawa beg tu, dia punya meleret. Sampai cikgu pening. Cikgu tak tahu nak ajak apa. Sistem apa ni? Kita perlu leader. Tapi leader yang boleh urus. Boleh lead us. We need a leader to lead us. Bukan main cekak pinggang. Kita nak leader yang boleh lead kita. Bimbing kita. Tolong kita. Selesaikan masalah. Kita nak ada tempat merayu, mengadu. Kita ada masalah, nak kena mengadu. Tuhan kata mengadulah kat aku. Aku dengar, aku dekat. Aku terima pengaduan hamba. Tapi sebagai manusia, kita perlu tempat mengadu. Pemimpin macam mak bapak. Bila anak mengadu, dengar, riba anak, peluk anak, hurut kepala anak, bagi anak tu dapat rasa manja. Pemimpin macam tu. Bukanlah pergi dia duduk gendong kita lagu tu. Tapi dia curah masa dia dekat kita. Dia dengar kita. Ya, apa pasal? Apa pasal masalah pakcik ni? Pakcik ni masalah apa pakcik? Dah, pakcik nak abang kecil manis naik je. Abang ke hospital lah pakcik. Dah, dia nak habaq kepada wakil rakyat. Dia nak habaq kata dia ada kecil manis. Dia nak habaq kata dia ada kecil manis. Dia seronok. Dia masuk kelab. Dia happy. You kena buka telinga. You kena bersedia. Kena bersedia. Dan kita dalam dunia ni, ikhwan, dengan pentadbiran ni, kita memerlukan manfaat pentadbiran. Manfaat dia. Bukan benda lain. Kita tak mahu apa nak manfaat dia. Manfaat kesihatan, manfaat pendidikan, manfaat jabatan tu, manfaat dia. Nak kena perah baik kat kita. Rakyat memerlukan manfaat. Tapi kalau manfaat tu tak dapat dialirkan, ya, manfaat. Kalau ada orang tertentu saya dapat manfaat, orang lain tak dapat manfaat. Kita ada 10,000, macam mana nak manfaat duit kita? Kena pandailah, kawannya pandai kira duit. Kira duit jadi satu aset pelaburan, bukan kira duit modal account dia. Kira duit, macam mana duit tu nak jadi 20,000 manfaat. Pasal itu tidak wajar lah kalau kita kata kita pilih ni kerana dia ni bangsa ni. Sekarang pentadbiran memerlukan manfaat. Manfaat pentadbiran. Manfaat tu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Atina fid dunya hasanah. Manfaat dunia nak ambil. Manfaat. Kalau kita duduk di Afrika, lain. Negeri hujan tak turun. Kita duduk di Malaysia, hujan aja banjir. Lepas hujan, rumput naik. Kita pergi Tanah Arab, kita duduk Tanah Arab, hujan. Rindu tengok rumput, tak ada rumput. Punya tak subuknya tanah dia. Punya tak subuk. Ayak masin. Tanah kita ni, hujan basah tak mana aja. Sekali cendawan naik, sekali rumput naik. Petanda apa? Subuknya, kawan. Subuknya negara kita ni. Manfaat. Nak ambil manfaat tu bagi ke anak kita, boleh pergi sekolah elok, kita tak payah pening kepala. Rumah kita bocor, boleh minta bantuan tukar bumbung. Kampung kita ni tak ada apa, nak bagi hadiah elok-elok sikit. Jalan ni sampai tayar kereta kita ni masuk berapa kali dah, skru semua tercabut habis dah. Tapi kaedah dia lagu tu, selagi tak cukup 5 tahun, dia tak main repair tanah tu. Dia repair, terus kita tahu. Nak pilihan raya ni. Sampai macam tu jadi. Benda ni benda berbangkit, berulang. Every 5 years, dia main balik. Lepas 5 tahun, dia main balik. Kita tahu, kalau jalan tu dia turap cantik, 2 benda saja. Kalau orang besar tak lalu, mesti pilihan raya. Should be one. Untuk rakyat pakai ni, tak ada punya pasal.
Naik motor jatuh dalam lupa, hilang. Rupanya dia jatuh ke bawah naik motor. Siapa pun tak tahu. Pihak-pihak jaga jalan buat tak tahu je. Dia tanya balik, dia tu tidur kot bawa motor. Tapi kalau habang orang besar nak lalu jalan tu, suddenly, abrakadabra, pup, jalan jadi elok. Kita ni sampai tiang elektrik, tiang lampu merah tu sengit, kawan tu dah buat sujud syukur dah. Tak tukar ni. Kita pun tak tahu lampu tu belah kita ke belah mereka. Duk tunggu ni belah mana. Tak tukar lagi. Bila orang besar nak pakai jalan tu, pasal tu orang besar tak tahu masalah jadi apa. Pasal orang besar dapat layanan istimewa. Dia pergi hospital, tandas bersih, nurse semua senyum, doktor daripada tak pakar sampai pakar turun, ubat ni farmasi depan dia. Jadi bila orang besar pergi, apa masalah hospital ni? Tak mana dia duk mengadu tak elok. Saya pergi elok. Cuba hampi, hang tukar baju tengok macam kami. Tak usah duk abang sepatah. Tak usah duk abang. Pakai baju macam kawan duk kutik kolej tepi sampah tu. Turun, hampi usyar. Bukan pindak, pi usyar. Tahu usyar? Pi usyar tengok. Try ambil ubat tengok. Try tengok. Lepas tu tengok pentadbiran. Management mean how to manage. Macam mana kita nak urus pentadbiran jadi baik, jadi elok. Sayang. Kalau nak jadi wakil rakyat tangan bawah belakang, tak payah tunggu wakil rakyat lah boleh tangan bawah belakang. Tuan Haji Yusof, bukan kata tangan belakang, kaki-kaki boleh bawah belakang, jalan macam tenggilin. Tapi inilah kita punya masalah ya kan. Masalah sekolah, pendidikan, hospital, perubatan, tempat-tempat yang kita berurusan hari-hari. Harga barang. Orang kampung duduk tak duduk, telur naik. Lepas tu telur naik, telur tak cukup. Buat telur tiruan. Makcik-makcik beli kena telur tiruan. Kan dia duduk baca kodok, dia duduk ramai. Ramai telur merah tak pecah. Dia kata menatang apa ni? Baru dia sedar, telur tu telur tiruan. Telur merah tak pecah. Ni telur apa ni? Ni ayam mana telur? Tak telur buatan sendiri punya telur. Ya Allah. Habis nak makan cok kodok ke mana? Macam mana penyakit tak mai? Macam mana tak kena kanser? Kita makan benda tiruan, kita makan benda tak betul. Tak ada pihak nak tengok, tak ada pihak nak kawal. Negeri ni macam tidak ada macam tidak ada pengawal dah. Tapi masa pilihan raya nampak sangat orang nak kawal. Lepas pilihan raya tak ada kawalan. Semua la yamutu fiha wala yahya. Hidup tak ada bayang, mati tak ada kubur. Tak tahu pergi ke mana. Nak jumpa pun jadi susah. Kita ni kalau jumpa lah orang mau kata, pilihlah saya, kata sikit lah benda ni. Abang, kalau buat jari kat dia lagu tu pun, masa ni dia ketak lah, lepas ni dia tak ketak. Time ni kawan. Time ni kalau kita tengah masak, habak kata kunyit tak ada, dia pun boleh hantar mai. Masak kerja kat dapur, kunyit tak ada, wakil rakyat mai ke depan. Nah, dia kunyit. Lepas tu dia pun kunyit, dia hilang 5 term pula. Kadang-kadang ikhwan, mesej ni tak sampai ke lubuk hati mereka. Tak sampai. Kadang-kadang ulama kita ni macam tak cakap apa-apa. Macam kita dalam Malaysia banyak alim ulama, tapi macam tak cakap. Macam ulama ni macam sibuk sangat tau, busy, sibuk sangat sampai tak dan nak. Lepas tu pula kita bagi tahu dalam masjid tak boleh cakap politik. Dalam masjid tak boleh tegur lagu tu, dalam khutbah tak boleh. Dah siap. Kita ni ada banyak kerja tak selesai. Rasuah ada, tipu ada, yang ni ada. Lepas tu mai pula dengan arahan dalam masjid tak boleh. Habis dalam masjid buat apa? Dalam masjid banyak, kita ni banyak kerja ada ya kan. Banyak kerja ada.
Kerja yang tak ada kita pergi buat, kerja ada tak buat. Banyak ni nak settle masalah orang. Tak. Kita pergi. Sedangkan time ni lah nak kata kepada orang yang ni lah time dia. Bukan, lepas ni bukan boleh kata dah. Dia telah ada kuasa. Hampir kata kau ada kuasa nak mampu. Ni time dia mencari kuasa lah. Kita nak jentik telinga dia. Nak pukul hidung. Tengah ular tak ada bisa. Ni ular tak ada bisa tu. Ular duk cari telur. Ular lapak, keluar sarang, duk cari telur. Time ni lah kita nak ketuk kepala dia. Bila ular dah ada bisa, hampir ketuk, mampu ya. Time bubar parlimen nak kata kat mereka. Dalam khutbah mereka main semayang, duk kena pesan akhlak. Duk kena pesan takwa. Duk kena pesan akhirat. Duk kena pesan jangan yang tu, jangan yang ni. Tiba-tiba keluar arahan. Masjid tak boleh cakap politik. Tak apalah masjid tak boleh cakap politik. Ustaz pun tak boleh cakap dalam masjid. Ya Allah. Banyak kerja boleh buat. Kerja yang tak ada kita pergi buat. Kesian kat kita ya kawan. Kita ni kesian. Anak tak makan. Bini tak makan. Baju tak basuh. Pampers berlungguk dengan lampin duk ada dalam bilik air. Tak cuci lagi. Pergi sapu sampah di luar. Apa lagi? Orang kata kat dia, Kak Jah dah habis kat dia kerja. Saja sapu sampah. Tengok dalam pancong tu baju macam mana bukit bendera. Segan nak basuh. Yang sapu sampah. Ni habis sapu sampah buat apa? Pergi basuh baju lah. Satgi lelaki nak masuk pancok. Satgi anak nak masuk pancok, nak mandi. Pancok tak berus lagi, lincin. Orang masuk pancok jatuh, tergangkang, terguling. Anak terguling masuk dalam jamban. Mak masuk-masuk cari anak tak ada. Anak kata mandi. Mak tak dengar bunyi ayak. Mak masuk-masuk. Mana budak ni? Rupanya budak tu terguling masuk dalam jamban. Itu boleh ban jamban kampung kan? Jenis rongga di bawah. Anak dah ada dalam tu. Pasal apa? Mak duduk sapu sampah di luar. Tengok tak ada kerja. Kerja kena ada boleh buat tapi tak buat. Kerana tu ikhwan, Allah tahu apa yang kita bimbang. Pasal itu kita bergantung kepada Allah Ta'ala, kita selamat. Kita bergantung pada manusia, kita akan sedih lagi. Lepas 5 tahun, sedih lagi. Lepas 5 tahun, sedih lagi. Lepas 5 tahun, sedih lagi. Masalah kita tak habis. Berulang macam itulah masalah kita sampai Abang Jamil mampus. Tak habis masalah kita. Malam di rumah Kak Tipa, besok rumah Kak Sena, lusa rumah Ani. Demikianlah Abang Jamil bergiliak sampailah Abang Jamil mampus. Tapi rakyat Malaysia ni bagus ya kawan. Dia cepat memaafkan orang. Rakyat Malaysia dalam dunia ni, rakyat Malaysia paling bagus. Dia cepat lupa isu. Dia lupa. Saat ni kawan tu main buat muka sekupang, pakai kepiah, pilihlah saya. Dia pilih pula. Rakyat Malaysia dia lagu tu. Kita ni nak berkelahi tak ke mana kan? Tak ke mana kita nak berkelahi. Adik-beradik lagu tu. Geram ni bergeram ni. Orang celaka, orang tipu duit aku hari tu 10,000 tak ambil balik. Hang ambil duit aku, hang kata hang tak ambil. Kira hari tu berkelahi ni putih. Pasal apa? Oh, adinda semua dapat seorang 450 pound sterling. Adinda dapat rumah buruk yang nak roboh 2-3 tahun lagi. Tak apa, adinda boleh ambil tu semua kekanda ambil. Tapi mulai hari ni kita putus saudara. Oh dahsyat. Oh, putus. Putus. Tapi adik-beradik, dia tengok abang dia kena jual. Bukan kata jual, kena lelong. 5 dirham. Adik-beradik tu dia. Tak apalah, abang aku tipu, aku pun tipulah. Pasal apa harta tak dapat? Pasal ajak ayah pergi hospital. Hospital punya pasal, harta potong. Itulah hidup kita kan. Adik-beradik kita berkelahi macam mana pun kita adik-beradik. Habaklah rasuah, habaklah penyamun tarbus, habaklah curi telur, lah curi apalah habak. Kawan ni punya jenayah bukan kata curi telur. Telur orang pun dia balas. Punya jenayah sampai tahu tu. Berapa lama nak marah? Adik-beradik.
Innamal mu'minuna ikhwatun. Dia lupa. Tengok dia tu buat muka belah, buat muka welfare, sedih. Ambil air mor buat macam ayak mata titik sikit. Allah, orang Malaysia ni lembut hati. Pangkahlah saya, tak apa, pangkah pula. Kira pangkah tu kena tipu lagi sekali. Bila nak selesai ni? Tak selesai. Pentadbiran kita duduk lagu tu lah ya kawan. Ekonomi duduk lagu tu lah ya kawan. Pendidikan duduk lagu tu lah ya kawan. Budak-budak sekolah bawa beg, bawa ketui bata lah ya kawan. Oh, melerek umur 7 tahun nak pergi belajar ke ni, kan nak jihad ke ni. Anak kita ni kalau sekolah tu bawa buku banyak lagu tu, nak pergi Palestin berperang ke, nak pergi sekolah. Yang menteri pula, orang lain tu bawa beg. Patut menteri kena bawa beg galah lagu tu. Ni menteri pula ada pengirim bawa beg. Anak kita bawa beg tu dia punya duk pergi. Terbalik. Budak tu dia bawa beg sendiri. Menteri gaji puluh ribu, orang lain tu bawa beg. Mak ayah dia duk tengok. Besok kawan tu main suruh pilih, dia pilih lagi. Memang kita kena candu betul ya. Tak tahu. Tak mana nak settle, di mana nak settle pun tak tahu. Nak buat ke mana. Itulah kita. Itulah kita. Lega dah kata tu, lega lah sikit. InsyaAllah ikhwan, selepas ni kita tengok penulis kata seperti jawapannya orang-orang yang beriman pada muka surat 45. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.